berkaitan pengurusan kenderaan dari sudut unit audit yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Akram bin Abdul Razak, Ketua Unit Audit Dalam UMP. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Akram untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pada pagi ini saya ucap terima kasihlah kepada penganjur iaitu Bahagian Latihan Jabatan Pendaftar yang sudi jemput saya untuk menyampaikan sedikitlah kongsian berhubung pengurusan kenderaan di UMP ataupun di Industri Malaysia Pahang. So benda ni sebenarnya dah lama dia minta saya buat, sejak last year lagi, zaman Tuan Farouk lagi. Tapi ada beberapa kekangan, so saya terpaksa buat pada kali inilah. So hari ini saya akan share dengan anda semua berhubung dengan pengurusan kenderaan ni. So harap semua nampak saya punya slide. Kalau tak nampak boleh suarakan Okey, ni slide saya pada pagi ni. So sebelum saya mulakan saya punya pembentangan ni, saya nak maklum pada saudara-saudari semualah. So untuk makluman kita, saya di Audit Alam ni, kita dah hampir setiap tahun lah kita buat auditan pengurusan kenderaan ni. Dan sehingga hari ni memang kita tak pernah jumpa mana-mana, bukan tak pernah jumpa lah, ada pun sikit, tak banyak. Selalunya banyak jumpa yang benda-benda yang tak mematuhi peraturan dari segi pengurusan kenderaan ni lah. So hari ni saya share, saya tunjuk beberapa perkara dan saya akan cuba untuk, sebab masa diberi pun tak lama, 40 minit. Tapi saya akan cuba menyelesaikan dalam tempoh yang singkat dan padat lah dengan apa yang saya ingin sampaikan. So nampak saya punya slide semua Nampak ke? Boleh respon ke? Nampak. Okay, sebab gini. Sebab saya punya style, kalau sebenarnya lah, saya punya style kalau saya bagi talk ke, bagi buat meeting online apa semua, memang saya lebih prefer orang semua yang terlibat ni on camera tau. Supaya saya boleh nampak. Tidak saya seorang je saya cakap dengan skrin kan. Okey. Tapi tak apalah, saya teruskan jugalah untuk pagi ni. Ini tajuk dia. Okey, kita punya objektif untuk webinar kali ini adalah 3 perkara yang telah saya highlightkan kat sini, iaitu kita nak pastikan semua terlibat pada pagi ni agar anda semua memahami peraturan pengurusan kenderaan jabatan tadi ditetapkan oleh Kepala Pembendaraan lah. Ini memang standard yang kita guna pakai. Lepas tu yang paling utama sekali, kita nak pastikan objektif kita memastikan buku log, buku rekod, kad inden. Kad inden ni kad minyak untuk makluman semua. Masih ramai yang confuse apa kad inden ni kan. Seterusnya, rekod pergerakan dan penggunaan kad sistem Padanto ni adalah yang kita guna Tashengo tu lah. Sebab lepas ni bukan ada perubahan saya jangkakan. Because lepas ni Tashengo ni akan dipelbagaikan guna debit card apa semua. So mungkin perkara ini akan dipindah dari masa ke semasa lah. Okay. Dan kita nak pastikan juga untuk kita kena pasti perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dan dilaksanakan dalam pengurusan kenderaan. So harap semua clear lah. Ini 3 objektif utama perkongsian webinar pada pagi ni lah. Okay. So saya harap semua nampak itu. Okay, seterusnya sebab lepas ni dalam sesi juga, lepas ni at the end of the session, saya akan tunjukkan contoh-contoh yang berlaku dari segi laporan yang terdapat pada laporan pengurusan kenderaan di audit negara dan juga rumusan hasil pengauditan pengurusan kenderaan yang kami buat sepanjang kami buat auditan pengurusan kenderaan di PTJ UMP lah. Okey. Okey, untuk makluman saudara-saudari semua. Okey, saya nak maklum kat sini, kita punya peraturan kuasa kami hanya pakai refer ini saja untuk kita nak menjalankan auditan ni. Iaitu kalau siapa tak tahu, saya bagi tahu, kalau siapa dah tahu mungkin untuk kita refresh balik, kita hanya gunakan perkeliling pembenaran yang saya senaraikan kat sini. Okey. Dalam perkeliling ni, kalau anda semua tengok, saya boleh share kat sini. Masuk je pengurusan kenderaan ni dalam yang saya tunjuk tadi. Okey. Ni saya tunjuk dia punya asas kita punya peraturan yang kita rujuk lah bila kita nak buat
auditan pengurusan kenderaan ni. Okey. Untuk makluman kalau semua nampak kalau anda semua tengok kat sini, ni adalah peraturan utama yang kita guna untuk kita buat pengurusan kenderaan ni. Bila kalau anda semua dah familiar ataupun dah faham dengan ni, tak payah saya tunjuk dah. Dah boleh buat semua dah. Dah boleh perfect dan sebagainya lah. Sebab dalam kirim pembenaran ni ada kandung semua perkara. Dari segi siapa dia, latar belakang dia, siapa pegawai, apa semua everything lah. Selepas ni mungkin kita boleh rujuk balik playlist ni. Dah apa-apa boleh maklum balik pada saya lah ataupun saya punya rakan-rakan saya di audit dalam ni lah. Okay. So clear Okay. So untuk makluman saudara saya semua juga, kita pun kena clear lah dengan apa dia kenderaan jabatan, apa dia kenderaan kerajaan ni lah. Kenderaan jabatan ni adalah kenderaan yang kita gunakan untuk penggunaan rasmi lah. Semua boleh pakai. Bagi contoh, kalau kita sebelum ni kita memang ada kita sewa kenderaan, tapi untuk sekarang ni kebanyakan PTJ pun dah dibekalkan dengan kenderaan sendiri lah. Utamanya kereta kereta Persona dengan kereta X50 tu. Itu adalah kenderaan jabatan, okey. Dan kalau kita nak rangkumkan kenderaan kerajaan ni adalah merangkumi semua jenis kenderaan seperti basikal, motosikal, motorkar. Ni sebenarnya saya serangkan kat sini lah. So ni saya tak perlu terangkan ni. Okey. Lepas tu saya nak maklum anda juga, ada 6 perkara utama yang kami elemen utama yang kami buat penauditan pengurusan kenderaan ni lah. Lepas ni saya akan huraikan satu persatu. 6 perkara ni iaitu 1, pelantikan pegawai kenderaan, 2, pengurusan pokok log, 3, pengurusan bekalan bahan api kenderaan, 4, pengurusan bayaran sistem bayaran tol ni tanpa resit, kelima, penyelenggaraan kenderaan, dan 6 adalah kesalahan lalu lintas. So untuk maklumat saudara saya semua kat UMP ni, berdasarkan pengalaman saya sebelum ni kan, kalau saya rujuk dengan mana-mana industri apa semua, sebenarnya dekat pengurusan kenderaan lah banyak berlaku ketidakpatuhan dan berlaku penyelewengan. Okey, dari mana kita buat trace? Penyelewengan apa semua tu? Daripada buku log. Bila kita semak buku log dan sebagainya lah. Ini saya akan tunjukkan contoh-contoh yang berlaku lah. Okey. So clear So pertama adalah pegawai kenderaan. So saya harap anda semua tahu siapa pegawai kenderaan di jabatan masing-masing. Dan saya yakin setiap PTJ pun memang dah ada kenderaan, memang telah lantik pegawai kenderaan untuk menguruskan kenderaan di PTJ masing-masing. Kalau dari segi bahasanya, pegawai kenderaan ni adalah pegawai yang telah dilantik oleh ketua jabatan lah untuk menguruskan kenderaan di jabatan saudara-saudari semua lah. Okey. Dan kalau apa-apa berlaku dengan kenderaan tersebut, dan pegawai kenderaan lah antara orang pertama tercari untuk memberi penjelasan ataupun menjawab segala persoalan yang berlaku lah. Okey. Dan pegawai kenderaan ni mereka juga bukan lantik saya saja. Mereka lantik untuk memastikan yang pengguna kenderaan tu dapat kelulusan dan mereka harus membuat pemantauan terhadap perkara-perkara berikut. 1, yang harus pantau dari segi pengurusan buku log. Dan buku log tu you obvious tengok kan buku log kan. Pada saya tunjuk kat lepas ni. Buku log, lepas tu penggunaan kad Tashengo, perolehan penggunaan kad minyak, penyelenggaraan, notis kesalahan lalu lintas dan saman. Lepas ni saya akan jelaskan secara detail semua perkara ni lah. Okey. Dan pegawai kenderaan lantik ni biasanya dekan ataupun pengarah akan namakan. Mereka juga hendaklah memastikan fail kenderaan ni disediakan dengan sempurna dan lengkap serta diselenggarakan dengan baiklah. Okey. Dan set kunci pun disimpan oleh pegawai kenderaan ataupun pegawai yang diberi kuasa. Okey. Bukan contohnya kalau saya contoh kat sini, kalau contoh pegawai kita punya pembantu operasi nak gunakan kenderaan kan. Biasanya dia akan minta dengan pegawai kenderaan lah yang mengisi borang dan sebagainya lah. Sebab tu maklumat anda semua pernah berlaku satu ketika dulu, saya tak perlu sebutkan nama, cuma saya share ada kes yang berlaku. Semasa tu pihak Jabatan Audit Negara datang buat semakan di tempat kita lah. Tapi ada driver yang pegang kunci telah terpilih untuk diaudit oleh audit negara. So audit negara tanya, kat mana Encik simpan kunci kereta ni? Dia kata, dalam poket saya 24 hours. So situ menjelaskan yang tu tak ikut peraturan lah. Mana selepas guna,
Selepas siap bersih apa semua everything, dia sepatutnya simpan ataupun serahkan balik kunci kenderaan yang telah digunakan kepada pegawai kenderaan ataupun jawatan masing-masing lah. Okey, itu yang pernah berlaku kat kita lah. Okey, dan kami cadangkan kalau di kalangan you all ada pertanyaan, siapa yang perlu kami lantik untuk jadi pegawai kenderaan ni? So cadangan kami rasa pegawai kenderaan yang sesuai lantik adalah seperti pegawai takbir, mungkin 2 penolong pegawai atau pembantu takbir lah. Itu yang kita rasa mungkin sesuai lah. Tapi bergantung pada jabatan masing-masing lah dengan kelulusan pihak ketua jabatan. Okay. So tu perkara pertama. So, saya harap semua clear. Nanti kalau apa-apa kita boleh discuss balik atau bertanya balik selepas ni lah. Okay. Yang seterusnya perkara seterusnya adalah pelantikan pegawai dan pemandu kenderaan. Okay, macam kita di UMP ni biasanya tu jabatan akan namakan siapa yang boleh memandu, dan mereka-mereka yang dilantik tu mestilah diberi kebenaran secara bertulis oleh ketua jabatan untuk memandu kenderaan jabatan. Okey. Kalau nombor 2 tu, ni adalah pemandu-pemandu yang terdiri daripada yang dilantik oleh, macam contoh kita punya pegawai tertinggi UMP lah yang dibekalkan kereta oleh pihak UMP lah. Macam contoh pemandu-pemandu VC, TNC dan sebagainya lah. Okey. Dan tugas pemandu yang mandu kenderaan jabatan ni, mereka bertanggungjawab mengemaskini setiap jalanan dan menyenggara buku log. Okey, mana once you bawa kenderaan tu, masuk je, tengok odometer, catatan odometer, tulis buku log dan boleh start dan untuk gerak sebagainya lah. Dan dalam buku log tu pun, kita kalau tak mahu, selalu kita jumpa tujuan apa, nanti saya akan explain lagi, tujuan ke UMP Gambang. Patutnya lebih clear menghantar dokumen ke UMP Gambang. Tapi apa yang berlaku di tempat kita boleh semak, kebanyakan yang buat tujuan ke UMP Gambang. Sebenarnya benda tu boleh dipetikkan lagi buat apa ke UMP Gambang. Atau mungkin rasmi, tapi kalau kasih clear lagi lah. Tak dokumen ke, mesyuarat dan sebagainya. Okey. Lepas tu pemandu kenderaan jabatan juga perlu merekodkan butiran penggunaan kad yang ada dekat yang bila guna kad Tashengo lah. Sepatutnya. Kita tahu bila pergi KL apa semua everything, banyak tempat apa semua kan. Sebenarnya dari segi penggunaan kad Tashengo ni, saya berpandangan sebenarnya benda tu dapat kontrol. Bagi contoh, kalau kita pergi ke KL, daripada Gambang ke KL, mungkin kos kita termasuk nak pergi makan apa semua everything tu mungkin sekitar dalam 30 ke 40 ringgit. So kalau lebih tu kita boleh akan jadi persoalan ke mana dia pergi, sehingga kan di KL sehala pun dah cecah sampai 60 ringgit dan sebagainya. Mungkin pergi ke tempat yang tidak sepatutnya dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya pemandu kenderaan juga perlu pergerakan ini hendaklah berdasarkan arah tugas yang dikeluarkan oleh ketua jabatan ataupun pegawai kenderaan. So kalau dia arahkan pergi KL saja. Kecuali tiba-tiba ada arahan, okey, kena pergi ke Johor daripada KL. So tu kena ada bertulis ataupun ada yang berdokumen lah ataupun email dan sebagainya yang menyatakan anda daripada KL kena ke Johor dan sebagainya. Okey. So saya harap semua clear setakat ni Boleh Okey, seterusnya ni adalah perkara pokok ataupun perkara utama. Tadi pun perkara utama juga, tapi apa yang berlaku di bila kita buat auditan pengurusan buku log ni, di sini yang banyak berlaku permasalahan ataupun kekurangan. Dan untuk malam anda semua, kalau sebelum ni anda pun pernah dengar UMP dapat penarafan indeks accountability 5 bintang. So saya rasa mungkin semua masih ingat, last kali pun dapat 5 bintang. Tapi sebelum dapat 5 bintang tu, kita pernah tak dapat 5 bintang disebabkan kegagalan kita untuk menyempurnakan ataupun mengisi lengkap buku log kenderaan. Ini pernah berlaku tak saya pada tahun 2013 lah. Semasa pihak Jabatan Audit Negara datang buat auditan, bila semak kita punya pengurusan kenderaan, didapati ada berlaku kelemahan dari segi pengurusan. So kita dapat 4 bintang masa tu. So lepas kita buat penambahbaikan, kita buat bengkel ringkas apa semua, dia slow-slow dah okey, dan bila audit negara kebetulan audit negara check, tak ada masalah, masa dia check lah. So bila dia bagi rating, so kita dapat 5 bintang dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku, walaupun demikian, masih berlaku lagi kelemahan bila kami buat semakan di buku log ni lah. Okey, format buku log ni memang telah dinyatakan dengan jelas. Kalau you all tengok macam tadi saya tunjuk awal-awal tadi, saya tunjuk pilih pembendaraan
pasal pengurusan kenderaan. So dalam tu ada terkandung yang apa saya nak tunjuk kat sini. Okey, so semua nampak So clear Boleh saya dengar respon ke? Aku tak nampak. Clear. Clear, okey. So buku log ni, okey sini contoh macam cakap tadi. Tarikh, masa guna daripada Gambang ke KL apa semua everything lah. Nama pemandu Saudara Mak Azmi Muhammad ni bekas sama nama dengan salah seorang kita punya pembantu operasi lah. Dan dia tulis jelas menghadiri mesyuarat dari pejabat ke KPT. Okey. Dia ada tantangan nama tantangan pelulus. Kadang-kadang bila kami semak tak lengkap puisi. Tak lengkap puisi kat sini apa semua everything. Contoh bila isi minyak bila, lepas tu bacaan bila dah hantar balik dia orang tak letakkan jumlah kilometer yang digunakan untuk ke KL. Sebab untuk maklumat anda semua, daripada sini kami boleh buat analisa berapa banyak minyak yang digunakan untuk ke KL contohnya. Okey? Dan berapa banyak mileage ni. Contohnya, kita pernah jumpa kes di MP sendirilah. Pergi ke KL. Jarak ke KL kalau ikut pergi balik dalam lebih kurang 500 Tapi kita pernah jumpa kes yang mana pergi KL. Tapi bila totalkan dia punya mileage tu 3,000. Apa tadi Dah boleh teruskan Ada yang terjumpa pergi KL. Dia punya total mileage 3,000 km. So pelik tak? Jadi kat sini pulak lah yang even di kebanyakan IPT pun boleh jumpa kes-kes ambil minyak, selewih minyak sebagainya. Ni trace daripada buku log ni. So mana-mana semualah. Dan ada kes juga kalau anda semua tengok kat sini saya bagi tahu terus. Ada kes ada driver bagi tahu, cik, saya kena saman. Sebab bos suruh pandu laju. Nak segera sampai ke tempat yang nak pergi meeting. Kalau ada arahan jelas macam tu, pemandu boleh rekodkan. Lepas tu ada kolom yang tertulis arahan khas pengguna kenderaan. Dia catat, okey saya telah diarahkan oleh profesor bla 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 untuk memandu sebagai supaya sampai tepat pada jam 9 di KBT apa semua everything. So kalau itu berlaku dan disahkan apa semua, maknanya pemandu yang buat kereta tu boleh minta dia punya ketua jawatan yang arah tadi untuk bayar saman tersebut. Sebab dia melaju disebabkan diarahkan oleh ketua jawatan yang ataupun penumpang yang dia bawa masa tu. Okey? So clear Okey, dalam ni pun dah clear dia bila ni bila contohnya jarak jalanan apa semua everything. Lepas tu kadar penggunaan bahan api dan kita juga pernah jumpa ada kes yang letak kat sini nampak saya ada tanda ni kadar penggunaan bahan api sebab kita pernah jumpa ada kes yang mana dia letak kadar bahan api ni dia letak 2.05 liter. Nah tu kesalahfahaman dia terhadap nak isi pula 2.05 liter tu adalah nilai harga 2.05 ringgit tu adalah bagi 1 liter harga RON 95. So sebenarnya dia kena total katalah dia guna 10 liter minyak. So 10 liter minyak bersama dengan RM20 50 sen. So patutnya letak kat sini lah. Okay. Sebab dalam kalau anda semua tengok yang saya tunjuk tadi kan, dalam playlist tu memang dia ada benda ni. You boleh tengok semua sekali. Lepas tu dari segi pengisian buku pun terdapati juga masih lagi berlaku kesalahfahaman ataupun ketidakfahaman di kalangan staf yang menguruskan buku log ni lah. Cara nak isi apa semua. Sebab kena ingat bila isi buku log ni, kalau bulan contohnya hari ni 28 bulan. So awak isi contoh kat sini awak isi 28 bulan. Ni 29 bulan, 30, 31. So bila bulan baru you all kena mulakan dengan helaian baru balik. Okey? Kena mulakan dengan helaian baru. Sebab bila anda tak buat macam tu, dia akan berlaku kekeliruan ataupun menjadi buat masalah bila anda nak buat total minyak, total mileage
pada setiap hujung bulan. Okey. Tak apa, nanti benda ni kalau apa-apa nanti kita akan explain lagi. Ni saya tunjukkan secara general Ni semua telah didokumentkan dengan lengkap dalam keliling yang saya tunjuk tadi untuk makluman saudara-saudari semualah. Okey. So clear sekarang ni Okey. Ni baru 2 perkara. Okey. Lepas tu macam cakap tadi, tanggungjawab pemandu tadi, isi buku log, macam yang tunjuk dalam bidang tadi. Lepas tu tanggungjawab pegawai kenderaan, mereka juga mesti merekodkan maklumat kenderaan tu, menyenggara berjadual, maklumat notis kesalahan lalu lintas, memastikan buku log dicatat, membuat pemeriksaan dan mereka kena kira balik lah, dan membuat analisa penggunaan barang api. Ni pun sebenarnya saya tak rasa bantu bila hujung tahun nak buat bajet. Kita tahu dah okey tahun 2022 kita dah menggunakan total contoh RM2,000 untuk penggunaan minyak di fakulti. Mana boleh buat analisa kat situ lah secara ringkas inilah. Dan okey, untuk maklumat anda semua juga, baru-baru ni kami buat auditan urusan kenderaan di PTJ lah, PTJ yang ada kereta personal. So ada banyak ketua jabatan kami letak tanda merah berisiko tinggi, di mana kita dapati ketua jabatan di beberapa PTJ ni dia tidak membuat pemeriksaan mengejut ke atas penggunaan buku log. Okay, so kami terpaksa letak tanda risiko tinggi sebab memang syarat dalam keliling ketua jabatan ataupun dekan atau pengarah ataupun ni dia mesti membuat spot check atas buku log tu sekurang-kurangnya sekali setahun. Okey. Ataupun ketua jabatan boleh arahkan pegawai dia yang lain untuk membuat pemeriksaan mengejut selain daripada pegawai yang jaga kenderaan. Bagi contoh, saya akan suruh saya punya timbalan ketua audit untuk membuat spot check ke atas buku log. Sebab timbalan ketua audit saya tidak dia bukan pegawai kenderaan. Kerana seorang pegawai kenderaan di audit adalah juruaudit. Jadi orang yang pada dia yang boleh membuat spot check ke atas buku log tersebut lah. Okey. Dan bila dia buat semakan tu, dia pun boleh tengok dari segi minyak apa semua. So di peringkat dalaman pun, you dah boleh cater dah ataupun dah boleh selesaikan kalau berlaku kenapa mileage lebih, kenapa minyak lebih dan sebagainya. So secara langsung dia akan jadi kawalan dalaman telah dibuat oleh you all sendiri lah. So kalau kita semak pun kita mungkin akan letak catatan okey telah dibuat pemeriksaan dan kita mungkin kalau benda baik kita akan highlightkan benda sebagai benda yang baik dan perlu dikekal ataupun diperkemaskan lagi. Okey. Tu urusan buku log. Ya. Okey. Semasa kami buat auditan buku log ni di UMP ni saya tunjuk ni saya tak tunjuk secara detail mana-mana jabatan tapi saya tunjuk secara general. Apa yang kita jumpa bila kita buat auditan buku log di PTJ UMP ni Yang pertama, butiran kenderaan maklumat penyelenggaraan dan notis kesalahan lalu lintas tidak dilengkapkan dalam buku log. Sedangkan dalam buku log yang saya tunjuk tadi, yang lampiran C tadi, dia dah jelaskan kalau ada saman, you kena letak saman tu. Supaya kita boleh trace siapa yang bawa kenderaan tu hingga di saman dan sebagainya. Okey? Sebab tidak akan berlaku isu, saya tak tahu siapa yang bawa kereta tu. You tak tahu bila mana anda tak isi dalam buku log siapa yang bawa kereta kenderaan tersebut. Dan kalau itu berlaku, untuk maklumat anda semua, siapa yang kita akan charge adalah pegawai kenderaan. Okey? Kita akan charge untuk bayar apa semua penting. Kalau kegagalan dia untuk menyenggara buku log ni dengan sempurna lah. Okey? Yang macam saya cakap tadi, contoh yang saya kat jarak perjalanan, contoh GKL tak ni apa semua everything tu. Ni saya tunjuk contoh. Okay, ni contoh. Ni berlaku pada tahun 2021. Pada tahun 2021 dia pergi PKRC UMP di sekitar Gambang. Based on odometer kita semak, dia sekitar Gambang 198 km. Sedangkan jarak yang kita semak dari segi map sampai semua everything tu 120 km. So benda-benda macam ni lah, walaupun benda ni tak ini yang mileage yang lebih 78 km, yang lebih pun ada jugalah. Bagi contoh
Okey, ada juga isu pada 21 juga, pemandu kenderaan UMP ni yang melangkumi yang bawa kereta sendiri dia tulis urusan di Bandar Pekan. Bila kita buat semakan dengan kita punya waste apa semua everything tu, jarak dia sekitar 30 km je. Tapi bila kita check di odometer mencatatkan total jumlah dia pergi sekitar Pekan 101 km. Ni yang berlaku lah untuk pengalaman anda semua . Lepas tu juga kes dia pergi Pekan Gambang kalau ikut 60 km. Macam kalau rumah saya ke Gambang 45 km, 90 km. Tapi dia pergi berulang alik ke UMP Pekan ke Gambang 214 km. So ni memang kita tuntut penjelasan daripada PTJ berkenaan lah. Okay. Dan sebabnya kalau urusan peribadi tu benda tak betul, dah boleh dibawa kepada unit integriti untuk tindakan seterusnya dan sebagainya lah. Okey. Ini 21. Kalau sebelum ni memang ada kes yang saya kat tadi lah. Pergi KL, pergi balik 3,000 km. So bila kita check balik, adalah dia punya tu memang tak betul lah. Dan kita telah minta jabatan berkenaan untuk ambil tindakan ke atas pegawai berkenaan lah. Okey. Lepas tu pada ni juga saya tunjuk sini UMP Pekan ke DIY Pekan kalau ikut seksa kurang 10 km. Tapi hasil kita check di mileage beza dia untuk pergi ke daripada UMP Pekan ni ke DIY Pekan 124 km pergi balik. So you all saya tak pasti dia pergi ke mana. Okay. Itu contoh. Banyak lagi contoh tapi saya tunjuk ni ya, sebab masa kita terahat. Jadi saya tunjuk yang ni kita akan declare sebagai jarak perjalanan yang meragukan dan tidak munasabah. Dan jika itu mungkin sebab ataupun tindakan yang seterusnya akan dibuat oleh pihak kita akan syorkan untuk tindakan seterusnya lah. Dan kegagam penjelasan yang betul kepada kita lah. Okey. Lepas tu yang kita jumpa juga nama dan tanda tangan pelulus bukan pegawai kenderaan lantik. Contohnya, saya lantik Encik Abu Bakar jadi pegawai kenderaan. Tapi yang saya lulus guna kenderaan tu adalah Puan Azma. So, contohlah itu contoh. Tu tak boleh berlaku macam tu. Mana kalau lah peringkat anda, pegawai takbir yang jadi pegawai kenderaan, dia adalah pegawai yang akan meluluskan dalam kulok tersebut. Okey? Kalau berlaku sebaliknya, memang dia kira tak patuh dengan peraturan lah. Okey? Lepas tu, ini pun selalu berlaku juga. Saya tak pasti kat mana. Saya rasa mungkin sebab kita pun dah beberapa kali buat kita pun dah beberapa kali buat dari segi bangkit. Saya rasa bangkit pernah buat dari pihak JPP sebelum ni. Cara nak buat pengiraan kadar bahan api bulanan dan tiada pengesahan pegawai kenderaan. Maknanya di PTJ tu dia tak buat pun pengiraan kadar bahan api bulanan. Lepas tu hujung-hujung tahun minta Kamdahli. Oh nak duit sekian-sekian. Nak duit untuk guna minyak kenderaan PTJ nak 2,000 contoh. Sedangkan bila kita check buku log, you all tak buat pun pengiraan kadar bahan api bulanan. Tak tahu. Even akan menyusahkan juga pejabat Kamdahli untuk dia nak luluskan untuk bajet dari segi penggunaan bahan api PTJ atau jabatan ni lah. Okey. Lepas tu pengiraan bahan api bulanan pun tidak mengikut perkiraan seperti yang ditunjukkan dalam buku log. Macam tu tadi lampiran tadi. Ini lampiran C1 Lampiran C1 contoh maknanya kat sini kalau anda semua tengok sini memang dari segi pengisian yang kita jumpa tu tak lengkap lah. Dia tak boboh, dia tak letak ataupun tak tulis dia punya berapa ringgit isi minyak untuk berapa liter dan sebagainya. So saya harap lepas ni mungkin di setiap PTJ harap dapat bekerjasama, kita bantu sama-sama kita. Kalau kami jumpa kami boleh tegur lagi. Kalau tak pasti jumpa memang sorry to say tiada maaf bagimu lah. Sebab saya pun telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan. Lepas ni mana-mana PTJ sebab yang terkini selepas mesyuarat JPKA saya ingat last month awal bulan itu even VC sendiri maklum mana-mana PTJ yang masih berlaku kegagalan untuk isi buku log dan teguran audit pihak pengurusan minta untuk
semua kenderaan yang bukan berhenti ditarik balik dan ditempatkan semula di PPPH. Okay, so saya diberi sekali ikutkan unit kami diberi hanya pada sampai lusa untuk buat susulan bagi nak tarik kenderaan mana yang perlu ditarik yang masih gagal untuk menguruskan kenderaan dengan sempurna lah. So you all faham lah bila kereta PTJ yang tarik, so masalah pada PTJ lah, guna kenderaan sini dan sebagainya, dan kenderaan itu akan dipulangkan balik selepas matuhi beberapa perkara yang akan ditetapkan oleh pihak pengurusan lah. Okay. Lepas tu ada juga kes yang mana dalam kulok ni kita dapati tidak mencatatkan butiran pembelian bahan api. Okey. Isu yang kita tertinggal, tak ambil resit hilang dan sebagainya. Kalau berlaku you all kena buat surat penjelasan kenapa hilang dan sebagainya lah. Patutnya buat isi minyak just to isi je. Ambil masa saya tak sampai 5 minit pun. Mungkin 2-3 minit saja untuk isi dari segi butiran pembelian bahan api. Sebab benda ni untuk maklumat anda nampak remeh, nombor resit apa semua. So bila anda nombor resit tu sebagai untuk kita buat double check bila sampai statement daripada Shell ataupun Petronas. Kan? Mungkin statement tu mungkin tak sama resit kita. Kadang-kadang takut ada berlaku unsur-unsur di peringkat penyedia perkhidmatan tu. Dua resit kita ada resit nombor 1. Tapi resit Petronas sampai 1 dan 2. So at least kita ada something berlaku yang boleh kita check balik dengan pihak Petronas atau Shell yang kita hanya menggunakan ada resit yang ini yang kita gunakan untuk buat pembelian, bukan resit satu je, bukan 1, 2. Okey. Lepas tu yang ni pun berlaku lah, kita pun minta kerjasama. Nanti pun lepas ni you all pun kena maklum, saya rasa ada di kalangan ketua jawatan masuk untuk sesi webinar ni, tapi lepas ni kalau saya minta tolong untuk anda semua bantu juga, kita bantu sama-sama kita maklumkan kepada ketua jawatan, maklum pada Prof, untuk makluman Prof kena buat spot check kata pukul tu setahun sekali sekurang-kurangnya. That's why kalau masih tak berlaku lagi, kita terpaksa letak dalam dia punya risiko merah lah. Okay. Risiko merah pada saya akan tunjuk akan berimpact lah bila kita present kat data konsolidasi LPU dan juga pihak pengusaha universiti lah. Okay. So Okay. Seterusnya saya nak cerita pasal pengurusan bekalan bahan api. Dia dalam bahasa perkeliling dipanggil kad inden. Kad inden ni kad minyak lah. Okay. Dia ada empat jenis kad yang kita selalu guna, dan 4 ni adalah 4 kad berbeza lah. Okay. Kad individu ni adalah biasanya dibekalkan kepada kereta kita punya perusahaan tinggi lah, PC TNC lah jika dibekalkan. Okay. Yang kita ada yang seterusnya adalah kad pemandu, kad driver, yang ni biasanya dimiliki oleh pihak PPPH. Perlu kita pulka apa semua everything kan. So yang ni adalah dipanggil kad pemandu, adalah memang seorang pemandu dinamakan untuk pegang satu kad. Kalau ikutkan ni lah. Dan yang kita punya di peringkat PTJ atau penjabatan adalah kad kenderaan. Okay. Yang disimpan di setiap PTJ, yang mana pegawai kenderaan PTJ yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kad-kad tersebut lah. Okay. Dan mereka hanya guna kad ni, kalau saya contoh yang pegang kad tu saya nak guna, saya akan minta daripada pegang kenderaan dan saya akan isi borang apa semua everything, dan selepas guna saya akan bagi balik pada ni lah. Sebab ada kes yang pernah berlaku untuk makluman anda, sebab macam sekali lah dia akan berkait buku log, resit minyak dan juga dari segi rekod kad inden atau kad minyak ni. Sebab pernah berlaku kes yang mana ada kes pernah berlaku sebelum ni, dia menyalahgunakan kad tersebut. Menyalahgunakan kad tersebut macam mana? Bagi contoh saya share luas sikit lah pengalaman saya sebelum ni di tempat saya berkhidmat sebelum ni. Ada kes yang berlaku di mana dia isi minyak bas, dia isi minyak petrol. So dari segi logik tak? Bas isi minyak petrol. Rupanya petrol tu diisi dalam tong asing. So dalam rekod statement tu petrol. So nombor bas. So ini kita jadi kes lah. Ada juga kes yang mana dia isi contohnya dia isi RM1. Dia isi RM1,
kereta RM50 pertama dia isi kereta jabatan dan di cover oleh dengan sunyi kereta sendiri lah, RM50. Itu tak sepatutnya berlaku lah. Itu kita trace daripada buku log untuk mana-mana semua lah. Okay. Lepas tu kalau ikut yang macam kad kenderaan ni pun adalah lebih kepada kad untuk kereta jabatan atau pegawai kenderaan lah. Digunakan satu saja untuk setiap pembekal. Macam kita ni kebanyakan kita hanya guna minyak Shell dengan minyak Petronas sajalah. Macam saya di Audit Alam, kami hanya gunakan minyak guna kad Shell sajalah. Okey. So saya harap clear setakat ni apa-apa ni kita ni lah. Okey, untuk mana-mana semua, dalam guna kad minyak ni, dia prinsip-prinsip utama dia guna ni, penggunaan kad minyak ni ada prinsip dia. Prinsip dia, setiap transaksi perlu dicatatkan dalam buku log kenderaan, resit perlu disimpan, lepas tu semakan tu perlu dibuat. Macam saya kata lah, kita nak check dari segi penggunaan, kita resit kita dapat dengan statement yang dapat daripada pihak Shell ataupun Petronas. Okey. Dan untuk makluman anda semua juga, pegawai yang mandu sendiri kenderaan rasmi jawatan tidak perlu mengisi buku log, tapi perlu menyatakan mengesahkan. Ini khusus pada kita punya VC dan TNC lah. Mana mereka boleh mandu kereta rasmi dia orang. Sebab mereka telah dibenarkan ataupun telah dibenar ataupun diluluskan dalam keliling untuk guna kenderaan sendiri lah. Okey. Okey, dari segi based on kami punya bila kami check kad inden ni, saya minta perkara-perkara yang anda semua perlu beri perhatian bila jaga nak urus bekalan minyak kereta jabatan ni. Satu, sila pastikan kad inden ni disimpan oleh pegawai kenderaan dan diserahkan kepada pemandu jika terdapat peluang mengisi bahan api. Ini secara langsung dapat mengelak lah daripada orang salah guna. Sebab kalau anda semua perasan, dan saya yakin di kebanyakan kad minyak kereta di UMP ni, dia tampal siap-siap nombor PIN kat atas, dekat atas nombor kad tu, betul. Mana kalau tu hilang, orang yang ambil tu boleh guna terus. Macam contoh Shell, kalau Shell dia tak perlu isi odometer dekat dia punya panel minyak tu. Tapi kalau Petronas, dia kena isi odometer berapa semasa minyak diisi. Okey. Jadi bila kita harap bila kad disimpan, kalau hilang pun, kalau berlaku kecuaian, so balik padalah kita akan charge kepada pegawai kenderaan ataupun ketua jawatan masing-masing lah. Okey. Dan juga pastikan jumlah pembelian bahan api ni tidak melebihi amount yang telah diluluskan. Maksudnya kalau kereta tu 40 liter, so anda kalilah. Kalau kereta personal tu 40 liter. So kalau ikut dia punya total penuh pun mungkin sekitar RM80. Kita boleh tengok kalau contoh minyak kosong personal tiba-tiba isi 120. Pelik tak? Dia dua je, sama ada salah guna ataupun ada problem dengan kereta tersebut. Kereta tu bocor ke apa, bocor minyak dan sebagainya lah. Okey. Dan pegawai kenderaan juga kita minta supaya, bukan kita minta lah, dia bertanggungjawab untuk mengumpul resit pembelian bahan api dan melaksanakan bersama semakan dengan penyata dan laporan kad inden lah, yang diserahkan oleh pembekal pada setiap bulan. Macam tadilah. Lepas tu menyediakan buku rekod pergerakan kad inden seperti format di lampiran A2. Ini saya tunjuk. Rekod ni perlu diasingkan bagi setiap kad inden yang ada dan mengikut bulan. Okay. Buku rekod pergerakan kad ni pun hendaklah sedia kemas kini, dijaga dengan baik dan diperiksa oleh ketua jabatan dari masa ke semasa. Ni kalau kita lengkap semua ni, insya-Allah tak akan berlaku penyelewengan. Insya-Allah kita dapat mengelakkan daripada berlaku penyelewengan dan sebagainya lah. Okey. Lampiran A2 ni ada terkandung dalam perkeliling yang saya guna tadi. Dia memang detail lah. Okey. Okey, yang kalau yang dekat UMP ni, apa yang kita selalu jumpa bila kita buat audit kenderaan ni yang berkaitan dengan kad inden ni, buku rekod pergerakan kad inden belum disediakan. Memang alasan sama, kami tak pernah ditunjuk, tak pernah apa semua. Kalau ikut ni contoh dia. Nampak tak? Nampak Senyap je? Nampak. Apa yang awak nampak? Borang ni macam terbalik sikit. Pergerakan kad inden.
Okey, memang saya memang sengaja buat terbalik supaya nak you all okey terbalik. So saya akan betulkan. Ini contoh. Okey. Isi je. Very simple, very straightforward. Semua receipt apa semua everything. Tapi bila kami di PTJ kita pasti mereka tak sedia lah benda-benda ni. Okey. Lepas tu buku rekod tidak kemaskini dan terdapat transaksi yang tidak direkodkan. Pegawai kenderaan perlu buat semakan antara receipt dan menyata pembekal. Kadang-kadang ada yang buat yang format tadi tapi tak kemaskini. Ada 10 kali buat pembelian minyak tapi 8 kali je isi dalam borang tadi. 2 tak isi. So bila kita masuk ni baru kelang kabut nak cari, dan bila jadi masalah bila resit semua dah hilang dan sebagainya lah. Pegawai yang menyerahkan dan menerima kad di buku rekod bukan nama pegawai kenderaan lantik atau pegawai yang diberi surat serahan tugas. Itu yang berlaku. Lepas tu tiada pengasih yang mengikut nombor kad inden, tiada semakan ketua jabatan, resit dan salinan nyata pembekal tidak difailkan dengan sempurna. Disebabkan oleh resit hilang dan statement tu tidak dibuat kopi untuk simpanan jabatan. Okey. Okey, kala keempat saya rasa dah hampir 10.45. Saya laju sikit lah. Cik Izin. Maksudnya sudah 10.45 kan. Saya akan cuba habiskan secepat mungkin lah. Saya akan lajukan sikit. Sebab kalau apa-apa nanti boleh berbual dengan saya ataupun saya punya rakan-rakan saya di audit dalam lah. Kalau perlukan apa-apa lagi pertanyaan. Okey. Okey, seterusnya adalah pengurusan sistem kad Tashengo ni. Sebab kenderaan-kenderaan kita boleh dibekalkan dengan Tashengo dan juga Smart Tag. Cuma saya tak pasti ada tak yang dah guna RFID lah. Saya rasa tak ada lagi kot yang kad ni. Tapi boleh digunakan lah. Lepas tu kad ni pun perlu jaga dengan baik. Dan jika berlaku kehilangan ataupun baki kad apa semua ni, hendaklah dilaporkan sebagai kehilangan wang awam. Tapi kalau disebabkan kecuaian, pegawai tanggungjawab mesti bertanggungjawab untuk menggantikan kad dan nilai kad yang hilang tersebut lah, maksud Smart Tag dan sebagainya. Okey. Okey, perkara-perkara yang perlu beri perhatian bila menguruskan kad Tashengo ni. Okey. Dia ada format dia punya untuk buat buku rekod dia lah. Ini kat saya tunjuk kat sini Pun saya memang tersengaja letak terbalik. Terbalik ni. Tapi sebab saya tak nampak muka you all kan. Okey, ni contoh lah. Isi je macam ni. Ini standard format. Tak perlu hang buat format kat sini. Ikut yang standard format ni buat oleh Pembenaran Malaysia. Okey. Lepas tu pegawai kenderaan perlu mendapatkan salinan kad minyak apa semua. Ni semua pun you all kena pastikan dia lah. Okey, ketua jabatan adalah seboleh-bolehnya membekalkan satu kad bagi setiap kena jabatan. Tak perlu banyak kad. Kecuali you all kad sendiri untuk you all claim TNT dan sebagainya. Okey. Okey, bila kami kalau di peringkat UMP, apa yang kami jumpa ni lah. Buku rekod kad Tashengo ni tidak disediakan dan tidak mengikut format yang dinyatakan oleh keliling. Yang kedua, buku rekod tidak kemaskini dan terdapat transaksi tidak rekod. Seterusnya, penyata kad tidak dicetak setiap bulan untuk semakan dan difailkan. Sebab bila you all cetak penyata kad atau statement ni, kita boleh tulis ke mana macam cakap mula tadi lah. Pergi KL, tapi penggunaan kad Tashengo sampai berpuluh-puluh atau beratus-ratus ringgit. Jadi kalau ada benda ni, kita senang nak tulis siapa yang guna dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu pegawai yang menyerahkan dan menerima kad di buku rekod ni, macam tadi lah, bukan nama orang yang sepatutnya. Ataupun orang yang berkuasa untuk memegang kad tersebut. Lepas tu, pasti juga kita minta setiap ni dia tolong buat pengasingan setiap bulan. Mudah untuk analisa dibuat dan saya makan dibuat. Kalau tidak kadang-kadang betul lah kita faham. Kadang-kadang ada kes yang mana dia kata keluar KL sebulan sekali je, tak banyak. Jadi rugi masa. Tapi keperluan untuk membuat pengasingan mengikut bulan. Okey. Kita bukan minta saya saja untuk buat klien baru ataupun di bulan baru. Tapi itu adalah keperluan yang telah ditetapkan di keliling lah. Okey. Okey, seterusnya perkara kelima saya lajukan. Ada 6 saja. Okey.
perkara kelima adalah penyelenggaraan kenderaan. Maknanya di setiap jabatan perlu semak kos penyelenggaraan dan perbaikan kenderaan. Sekiranya kos meragukan, pegawai perlu melaporkan kepada ketua jabatan. Sebab tu maklumat anda semua juga ada berlaku di tempat kita, dia claim repair satu kereta dengan satu bengkel. So bila kita check, rupanya dia macam tu terpalsu. Tak ada pun penyelenggaraan atau pembaikan katakan kenderaan tu dibuat. Rupanya resit tu diminta daripada kawan dia. Sebelum tu kita dah trace benda tu. Dan berkenaan pun dah dikenakan tindakan lah. Okay. Lepas tu kita juga nak pastikan kenderaan disenggara secara mengikut jadual lah. Mana kalau 10,000, 10,000. 6 bulan, 6 bulan. Lepas tu penyelenggaraan dan pencegahan dan perbaikan dilaksanakan direkod dalam buku log daftar. Ini pun melibatkan borang QPA 15. Maknanya jangan tertinggal ataupun jangan terlupa bila buat penyelenggaraan kenderaan, sebab kereta yang kita beli, especially Persona dengan dengan X50 itu adalah aset kita, aset universiti. So apa-apa berlaku melibatkan maintenance, you all mesti update dalam QPA 15. Okay. Khususnya mengatur pemeriksaan tahunan di workshop kerajaan ataupun bagi kenderaan kereta selain pada konsesi ini untuk menilai tahap keselamatan dan prestasi kenderaan. Okey, mana kereta-kereta kita kena pastikan sebab kalau apa-apa berlaku yang saya faham di kalangan PTJ ni bukan semua yang tahu pasal kenderaan. So mereka boleh rujuk pada pihak BPH untuk mendapatkan pandangan nasihat dari segi pemeriksaan ataupun safety kenderaan yang ada di PTJ lah. Saya rasa tidak ada masalah untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak PPPH lah. Okey. Okey, apa yang kami jumpa macam Yazmin cakap tadi, tidak kemas kini dan tidak rekod dalam buku log serta daftar penyelenggaraan harta modal QPA 15. Okey. Lanjut. Okey, last sekali perkara 6, kesalahan lalu lintas. Pemandu kenderaan perlu mematuhi peraturan. Yalah, yang buat kereta tu hati-hatilah, memanglah sedap tekan kereta baru kan. Tapi kena ingatlah bila bawa kereta ni, satu kereta tu bukan kereta kita. Kereta tu kereta UMP. Jadi apa-apa berlaku, utama adalah dari segi keselamatan lah. Dan mana-mana pemandu yang gagal mematuhi peraturan, jika saman dikeluarkan, mereka harus bertanggungjawab untuk menjelaskan saman-saman tersebut lah. Okay. Dan kalau mereka diminta, macam kat tadi lah, you tulis balik dalam buku log tu, bos minta, dekan minta, bos minta buat laju, you tulis, mana you boleh minta ketua jabatan masing-masing yang arahkan buat kereta laju tu untuk menjelaskan saman tersebut lah. Dan merekod. Jangan pula tak rekod tapi orang sama pun nak rekod. Itu tak boleh lah. Mana buat laju, tulis siap-siap. Berhenti sekejap, seminit, tulis. Okay. Lepas tu seterusnya ketua jabatan adalah mana-mana pemandu yang sebenarnya, mana-mana pemandu driver buat kereta tu, ketua jabatan perlu keluarkan surat peringatan bertulis. Kalau saman masih belum dijelaskan disebabkan kesalahan pandu tersebut sendiri. Yang mana ketua jabatan dalam buat proses tukar nama saman daripada kementerian kepada pemandu ataupun pegawai pengguna dengan wujud kaedah di lampiran D. Lampiran D ni maknanya tindakan ketua jabatan lah. Maknanya untuk menyalahkan kereta-kereta di blacklist apa semua kena tukar. Ini adalah contoh-contoh proses tukar nama saman kepada pemandu. Jika memang dapat sah pemandu tersebut yang sendiri melanggar peraturan lalu lintas lah. Ini contoh yang inilah. Maknanya kesalahan itu tak akan terus selama-lamanya jadi kesalahan jabatan. Okey. Jabatan boleh mendahulukan bersama menggunakan peruntukan dengan motor gaji. Itu kalau masih gagal membuat pembayaran saman lah. Ini akan berlaku panjang proses dia. Okey. Okey, ini yang kita jumpa. Sama belum jelaskan walaupun dah tiba noti lebih setahun. Ada kes, banyak kes lah. Yang mana sama dah setahun dah. Tapi masih belum dijelaskan oleh pemandu yang membawakan tersebut lah. Tidak mengemas kirim buku log. Mana kalau dalam buku log pun you kena tulis noti saman tersebut. Okey. Okey, ni last kali saya juga ni. Last kali saya tunjukkan you all.
dari segi laporan audit negara berkaitan pengurusan kenderaan. Okey. Sebab bermula tahun 2018 ni audit negara pun kita pun terpaksa ikut berdasarkan risiko. Kita buat auditan ni berdasarkan risiko yang mana kalau tinggi kita akan letak warna merah. Sebab warna merah ni bila saya bentar dalam audit komiti ke LP memang itu jabatan tu akan di inilah akan ada nama lah di LP dan sebagainya. Ni kita elakkan lah. Okey, ni saya ringkaskan, ni contoh ni contoh laporan audit negara. Kalau ikut yang tak ikut kriteria ada 14%, yang mana dia punya high risk. Okey, isu-isu yang berlaku adalah sebenarnya yang anda semua tengok yang saya paparkan kat sini. Buku log kenderaan tidak disenggara dengan lengkap, kemas kini. Sama juga kita selalu jumpa kat UMP. Buku rekod kad minyak tidak diperiksa oleh ketua jabatan di masa ke semasa. Ini pun berlaku kat UMP. Penyelesaian saman tonggak tidak diberi peringatan oleh ketua jabatan. Ini pun berlaku kat UMP. Tapi masa auditan dibuat bukan melibatkan UMP lah. Ini antara kementerian terlibat. Tapi berlaku juga di tempat kita lah. Okay. So saya harap bila ada kefahaman, ada awareness pasal ni, benda ni dapat kita kurangkan secara minimum dan kalau boleh kita kosongkan daripada berlaku kelemah-kelemah ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan pengurusan kenderaan di UMP lah. Okey. Saman, buku rekod ni tak segera ni pun selalu berlaku tempat kita lah. So walaupun this time pada 2 minggu lepas dia dah masuk UMP, nasib baiklah dia tak pergi check PTJ yang ada yang tak okey lah. Mana dia check PTJ yang okey. So nasib baiklah. Kalau tidak akan keluar macam ni jugalah. Untuk malam-malam semua bila keluar di audit negara, memang ni akan lapor tu kepada parlimen. So universiti akan dapat nama lah. Nama yang tak kurang cantik lah. Okay. Ni semua yang sebab hampir semua kementerian berlaku permasalahan. So kita harap kita dapat tidak mengulangi benda ni lah. Macam sekali lah kalau berlaku lagi benda sama almost every time, so mungkin tindakan lebih keras ataupun tegas akan dikenakan kepada PTJ ataupun individu-individu terlibat lah dari segi pengurusan kenderaan. Okey, itu yang berlaku di Jabatan Audit Negara. Rumusan yang berlaku di UMP yang telah saya rumuskan adalah beginilah. Contoh ini yang berlaku. Kuning. Saya tak sebut. Yang merah ni rekod semua melibatkan kad inden atau kad minyak. So saya minta lepas ni tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari apa semua balik, tengok balik buku log, kemaskan balik dan dapat jadi kita dapat kurangkan segala permasalahan yang berlaku dalam urusan buku log di UMP lah. Kita bukan tolong diri kita sendiri tapi kita tolong UMP secara keseluruhan lah. Sesama mengemaskan dan dapatkan elakkan sebarang perjalanan yang berlaku lah yang berkaitan dengan pengurusan kenderaan di Universiti Malaysia Pahang. Okey, masa pun dah tu. Saya rasa saya dah laju kan. Dah lebih berminit. So memang ada nak buka untuk ni ke Cik Izzah ataupun Urus Setia? Ada nak sesi soal jawab ke? Kalau ada satu soalan boleh tanya. So saya rasa tu saya jemput sebab saya lebih 40 minit. Sebab kalau beri 2 hari saya boleh selesaikan lagi. Okay, mungkin kita buka 1-2 soalan kot yang untuk saya jawab pada hari ni, insyaAllah. Dan untuk pengalaman anda semua juga lepas ni kita tak berhenti sini. Saya mungkin akan minta pihak isyarat kita akan sesiasa buat awareness dari segi pengurusan kenderaan, pengurusan aset, pengurusan perolehan, yang mana kita akan tengok dari segi kita punya audit view lah secara keseluruhan. Kita akan bantu demi untuk nama untuk kita lah, untuk UMP. Okey. Mungkin saya ambil satu soalan kot kalau ada. Kalau tak ada, Cik Akram, ya. Nora, Fim. Saya silakan Puan Nora. Assalamualaikum. Tak ada, cuma ni nak tanya, boleh tak kalau saya nak dapatkan slide tu untuk rujukan? Boleh. Tak ada masalah. Saya akan bagi. Saya akan share, no problem. Alright, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi?
Jadi pukul 11 okey kot. Tak pun 10.55. Cik Akram, satu lagi Silakan. soalan. Silakan. Contohnya sekarang ni macam kenderaan PTJ. Okey. Tapi banyak juga permohonan daripada PTJ lain lah untuk Okey. pinjam kenderaan di fakulti lah. So Okey. macam mana dari segi management tu, ada tak macam ada juga isu-isu yang timbul ke apa ke, sebab risau juga kan sebab bukan di bawah kawalan kita kan. Betul. Okey. Terima kasih Puan Nora. Satu soalan yang okey lah. Yang sebab itu berlaku pada kami Puan Nora. Di audit alam pun ada pinjam kereta kita. Tapi bila pinjam kereta kami akan pastikan mereka ikut peraturan. Contohnya isi borang permohonan pinjaman kenderaan. Itu pertama. Lepas tu semua perkara borang-borang yang perlu diisi mereka perlu isi. Lepas tu saya akan minta, kalau macam peringkat kami, saya akan minta contoh audit alam apa ni, contohnya Cik Izin nak pinjam, Isyad nak pinjam kereta kami, Cik Izin nak guna. Saya akan minta saya punya pemantau operasi pergi bersama-sama Cik Izin serahkan kereta tu. Tengok keliling apa semua, pastikan tak ada kemik-kemik apa semua, dan baru serah. Isi borang, kalau nak pinjam kad minyak kami tak bagi. Kami suruh dia orang guna minyak bayar dulu dan juga claim TNT. Tapi dia mesti rekod dalam buku log kita juga, walaupun guna duit sendiri ataupun kad index sendiri. Okey. Lepas tu bila balik pun saya akan pastikan saya punya pegawai untuk cek balik kereta tu. Okey tak? Sebab kita takut nanti balik diserahkan kunci, kita tak pergi cek, punya dia kemik. Jadi siapa nak tanggungjawab kalau berlaku selepas tu? Jadi you kena ikut peraturan balik lah Puan Nora. Isi borang, dapat kelulusan, dan dari segi kad minyak, kad apa semua, kita serahkan kepada pihak jabatan. Sama ada nak bagi pinjam kad ke, nak sudah guna duit sendiri dulu ke, ataupun mana kaedah lebih sesuai. Okey? Puan Nora? Okey. Baik, jelas. Terima kasih. Sebab satu lagi saya beri contoh, macam kami Liga nak pinjam kereta kami. Dia kata nak guna sekali sebab dia nak guna driver kami, contoh nak gunakan pemantau operasi kami. So dia kata nak guna kad index kami. Dia kata boleh. Saya akan bagi pinjam kad index, isi borang apa semua everything. Tapi hujung bulan supaya dia dapat kad statement, saya akan buat surat pada legal untuk buat wireman untuk ganti balik duit minyak digunakan masa dia gunakan kenderaan tersebut. Okey, clear So, ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada apa-apa, saya ucap terima kasih atas kesudian semua kawan-kawan saya lah semua ni kat UMP ni. Semua kita punya sama associate apa semua kan. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan adalah yang baik tu daripada pencipta kita, Tuan Yang Esa. Yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya pun saya open lah. Apa-apa maklumat apa semua, nak rujuk apa semua boleh. Jumpa saya sendiri ataupun jumpa rakan-rakan saya di audit dalam lah. Okay. Tak ada masalah, kami sedia membantu. Apa-apa pertanyaan, apa-apa tu boleh terus dengan kami lah. Saya tak ada masalah. So, saya ucap terima kasih. Salam Ramadan Karim dan selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sesi bergambar kot lepas ni, Puan Kado, Puan Syikin. Ada. Saya bagi pihak bahagian pembangunan sumber manusia Jabatan Pendaftar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Akram atas kesudian beliau meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada tuan-puan yang menyertai perkongsian ini. Semoga webinar yang diadakan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, Encik Izzy boleh ambil gambar kan? Bukti kehadiran. Saya serahkan pada Cik Izzy. Oh, answer Cik Latif Lama tak tengok ni. Boleh on kamera? Okay. Oh, Mahiming sini muka. Jangan serius sangat. Apa ni? Oh, tak gambar sini bergambar ni. Oh, tak ada rekod kehadiran ni. Buat ke sebelah kita ambil kot.
Terima kasih, terima kasih. Boleh on kamera? Siapa ambil? Okey, saya kira. Okey. Satu, dua, tiga. Dia kan saya baru pergi ke APM ni, kita kena satu tanda tau dia kata sekarang ni. Nak ambil gambar kena tunjuk satu. Pang first. Freestyle. Pang first lagi. Okay, good. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Salam.